Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna amsayna nushhidu wa nushhidu hamalata 'arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pada para sahabat dan tabi'in, para ulama al-amilin. Moga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita penambahan dalam iman, peningkatan di dalam amal, dan semakin hari semakin rapat dan hampir kepada sikap dan perilaku yang dicontohkan dan diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pentadbiran Muhammadiyah dan juga kepada keluarga besar Muhammadiyah di Singapura, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini untuk sama-sama kita berbincang berkenaan dengan sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bincangkan pada malam hari ini adalah satu perbincangan yang jarang-jarang kita bincangkan di masjid sebenarnya. Biasanya topik dan perbincangan berkenaan dengan ahlul hadis, kemudian macam mana mereka berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lebih mendalam adalah dibincangkan di bangku-bangku kuliah, tuan-tuan. Kita berbincang berkenaan dengan tokoh-tokoh besar yang telah berjasa dan menyebarkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kekal hingga ke hari ini. Nah, menjadi satu kebanggaan bagi saya adalah apabila pada malam hari ini kita sama-sama hadir untuk membincangkan tajuk yang sangat penting ini. Kemudian kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah diamalkan dan dilakukan oleh ahlul hadis pada zaman dahulu hingga zaman sekarang di dalam menjaga hadis Nabi, kemudian menyebarkan sunnah baginda Nabi dan juga mengamalkan sunnah dan hadis Nabi di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan saya nampak juga kehadiran kita pada hari ini ramai di kalangan kita yang tuan-tuan berpendidikan tinggi juga, tuan-tuan, sampai saya agak gemetar sikit sebenarnya. Ada Ustaz Saiful di sini, seorang pelajar dari universiti di Madinah sana yang memang takhasus dia di dalam ilmu hadis. Tuan-tuan kena ambil kesempatan nanti untuk belajar menimba ilmu daripada tokoh-tokoh ulama kita yang ada di Singapura ini, dan juga para pelajar-pelajar yang telah menghabiskan masa mereka di dalam menimba ilmu agama. Dan saya kenal ramai di antara mereka memang sangat memiliki kemampuan dan keilmuan yang mencukupi untuk boleh menyebarkan ilmu-ilmu agama di negeri kita yang tercinta ini. Nah, kembali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada perbincangan kita pada malam hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan jejak muhaddis dalam penyebaran sunnah.
apa yang dimaksud dengan muhaddis di sini? Muhaddis, tuan-tuan, adalah seseorang yang mempelajari hadis Nabi, kemudian menyampaikan hadis tersebut dan juga menyebarkan kesedaran berkenaan dengan kepentingan merujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupan kita. Sama ada berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan syariah, hukum hakam keseharian kita, bahkan termasuk juga di dalam mendidik jiwa kita agar berperilaku dan berucap seperti mana yang dicontohkan dan digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk berbincang berkenaan dengan tajuk ini, pertama-tama kita mesti membincangkan terlebih dahulu, tuan-tuan perempuan sekalian, berkenaan dengan apa hakikat kedudukan hadis di dalam hukum agama kita. Apa sebenarnya kedudukan hadis di dalam agama kita? Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan perempuan sekalian, adalah salah satu sumber hukum yang paling penting di dalam Islam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, setiap rujukan, setiap perbuatan, cara berfikir kita dan hukum hakam kita mesti merujuk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga yang telah digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah dan hadis baginda. Nah, berkenaan dengan kepentingan hadis Nabi di dalam agama Islam, pelbagai ayat-ayat suci Al-Quran telah menyebutkan kepada kita kepentingan untuk merujuk kepada baginda Nabi, kepentingan untuk selalu kembali kepada tauladan dan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepentingan untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi dalam semua aspek kehidupan. Dan salah satu ayat yang menyebutkan fungsi hadis di dalam Al-Quran, tuan-tuan, adalah terdapat di dalam ayat 44 dalam surah An-Nahl, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatazakkarun. Dan kami telah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, kami turunkan kepada engkau peringatan ini, yaitu ayat suci Al-Quran, yaitu Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau kemudian menjelaskan kepada manusia apa yang telah Allah turunkan kepada mereka tersebut. Wala'allahum yatazakkarun, dan agar mereka mengambil pengajaran daripada ayat suci Al-Quran. Ini bermakna, tuan-tuan, salah satu fungsi terpenting Al-Quran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu fungsi dan tugasan terpenting baginda Nabi adalah menjelaskan kandungan sebenar ayat-ayat suci Al-Quran. Menjelaskan kepada manusia apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah agar kita tinggalkan. Ini adalah tugasan terpenting baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena hadis baginda adalah ucapan baginda, juga perbuatan baginda, bahkan takrir dan diam baginda, maka semua hadis Nabi boleh kita sebut sebagai penjelasan bagi apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, oleh karena Al-Quran, hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas bagi ayat suci Al-Quran, menjelaskan kandungan Al-Quranul Karim, maka kita tidak boleh mengambil Al-Quran terlepas daripada hadis Nabi. Kita tidak boleh memahami Al-Quran terlepas daripada apa yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan, tuan-tuan, bahwa hadis Nabi mengajarkan kita untuk merujuk kepada otoriti tertentu apabila kita nak memahami apa yang nak disampaikan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Nah, mengabaikan otoriti atau mengabarkan rujukan kepada pihak tertentu yang lebih faham berkenaan dengan ayat suci Al-Quran akan menyebabkan kesalahfahaman. Dan perkara ini, tuan-tuan, telah dijelaskan antara oleh para ulama kita, antara lain Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Beliau menyebutkan salah satu tanda dan salah satu penyebab
macam mana lahirnya aliran-aliran sesat atau pikiran-pikiran, ideologi-ideologi yang telah terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah karena setiap orang kembali kepada Al-Quran namun tidak memahaminya mengikut otoriti yang telah ditetapkan. Mereka mengambil ayat suci Al-Quran, membaca Al-Quran begitu saja, lalu kemudian tidak merujuk kepada pihak yang diiktiraf sebagai pihak yang paling faham berkenaan dengan Al-Quran, maka pemahaman mereka kemudian bertentangan dengan pemahaman yang sebenar berkenaan dengan Al-Quran tersebut. Nah, kembali kepada fungsi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi adalah Allah menetapkan baginda Nabi sebagai bukan hanya menyampaikan ayat suci Al-Quran, bukan hanya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga menjelaskan maksud dan kandungan ayat-ayat suci tersebut dan kandungan daripada apa yang Allah kehendaki sebenarnya daripada Al-Quran. Sekali lagi, siapa orang yang memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada baginda, maka mereka akan mengalami kesesatan ataupun kesilapan daripada mengambil makna yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara ini tuan-tuan sangat jelas boleh kita dapati, antara lain adalah dalam pelbagai riwayat-riwayat bagaimana para sahabat Nabi menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, selepas baginda wafat, maka para sahabat yang kemudian menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada suatu episod tuan-tuan di dalam kehidupan, dalam sejarah Islam ini, di mana lahir sekumpulan orang tertentu. Mereka kemudian berusaha untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, lalu kemudian mereka tidak ingin dan berusaha untuk mengabaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi di dalam hadis baginda. Dalam sebuah riwayat tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Kitabul Madkhal, diriwayatkan juga oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah, juga Ibn Abdul Bar dalam kitab Al-Jami' Al-Akhlaq dan Al-Jami' fil ilmi wa fadli. Ada satu cerita yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan satu ketika ada seorang sahabat Nabi bernama Imran ibn Husain. Beliau tengah duduk bersama murid-murid beliau, bertengah berbincang dengan para jamaah yang ada di negeri tersebut. Beliau bercerita tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita baginda pernah cakap macam ni, baginda pernah melakukan perkara ni. Tiba-tiba, kata Hasan Al-Basri, ada seorang laki-laki datang. Beliau berkata kepada Imran ibn Husain, "La tuhaddisuna illa bil Quran." Dia cakap, "Wahai Imran, janganlah engkau cerita tentang hadis Nabi ni. Jangan engkau cerita tentang apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi lakukan. Kami hanya nak ambil Al-Quran saja. Sebab Al-Quran itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami tak nak dengar daripada yang lain. Kami nak rujuk Quran saja." Apa kata Imran bin Husain? Beliau berkata, "Udnu, awak dekat sini kejap." Ini menunjukkan apa akhlak daripada Imran bin Husain, walaupun orang tersebut telah melakukan perkara yang dalam pandangan kita tuan-tuan kurang beradab apabila dia berkata semacam itu. Tapi Imran bin Husain memanggil dia dan berkata, "Awak dekat sini." Apabila dia mendekat, Imran cakap baik-baik kepada orang ini. Dia berkatakan, "Ara'aita law wukilta anta wa ashabuka ilal Qur'an, akunta tajidu tawafa bil baiti sab'an wa tawafa bis safa wal marwa?" Kata Imran bin Husain, "Okey, andai kita serahkan kepada awak dan kawan-kawan awak yang sealiran dengan awak ni." Apa maksudnya? Sebab ni bukan cuma fenomena individual tuan-tuan, akan tapi ini fenomena yang tengah berlaku di masyarakat, yaitu sekumpulan orang mengajak untuk jangan kita kembali kepada hadis, akan tapi kita ambil Quran saja. Sebab Al-Quran confirm daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran semua sahih, semua mutawatir. Hadis ada yang betul, ada yang silap, ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu, betul tak? Justru kata Imran bin Husain, "Coba saya tanya kepada awak,
sekiranya kita serahkan pembentukan hukum kepada awak dan kawan-kawan yang sealiran dengan awak ni, kira-kira macam mana kita nak melakukan ibadah haji? Adakah di dalam Al-Quran perintah kita kena tawaf 7 kali sekitar Kaabah? Adakah dalam Al-Quran kita perintah sa'i kena 7 kali dari Safa dan Marwah? Tentu tak ada perkara ni. Quran hanya memerintahkan kita bersa'i. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Quran hanya menyebut sa'i saja. Lalu kemudian Quran suruh kita melakukan sa'i. Coba you cari dalam Quran berapa kali kita kena sa'i. Quran pun menyuruh kita tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Kata Al-Quran, selepas tu sila engkau perintah Al-Quran merintahkan kita melakukan tawaf ketika sa'i, ketika haji dan umrah. Coba kalau diserahkan kepada awak dan kawan-kawan awak ni semua, macam mana kita lakukan tawaf ni? Tak akan ada dalam Al-Quran tawaf mesti 7 kali. Tak akan ada dalam Al-Quran sa'i mesti 7 kali. Justru kita tahu dari mana? Daripada baginda Nabi SAW. Nah, kisah ni tuan-tuan menunjukkan pada kita bahawa sekumpulan orang di zaman sahabat Nabi ada yang kemudian membawa pikiran macam ni. Iaitu kita tak perlu kepada hadis, kita hanya kembali kepada Al-Quran saja. Dan para sahabat kemudian membantah mereka dan menjelaskan dengan baik kepada mereka bahawa perkara pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang telah menyimpang daripada ajaran agama Islam kita. Tuan-tuan, episod yang kedua, kalau tadi berkaitan dengan hukum hakam, ada lagi yang berkaitan dengan akidah dalam perkara ni. Iaitu ada sebuah riwayat tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, juga Imam Abu Awanah dalam Musnad dan lain sebagainya. Daripada seorang laki-laki bernama Yazid ibn Suhaib. Yazid ibn Suhaib ni tuan-tuan adalah seorang anak muda yang terlalu bersemangat dalam belajar agama Islam, akan tapi mengambil daripada cara yang silap, cara yang salah. Beliau terus merujuk kepada Al-Quran dan tidak mengambil kira, mengendahkan apa yang Nabi jelaskan di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Kata Yazid ibn Suhaib, dulu saya pernah ikut-ikutan dengan pemuda yang lain. Kita punya pemikiran Khawarij, tuan-tuan. Apa ni pemikiran Khawarij? Pemikiran Khawarij adalah salah satu bid'ah yang paling tua di dalam agama Islam. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa, awwalu bid'atin hadatsat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah yang pertama keluar dalam agama Islam ni tuan-tuan adalah Khawarij tu. Pandangan yang merujuk kepada Quran saja, lalu kemudian mengkafirkan seluruh kaum mukminin apabila tidak bersetuju dengan pandangan mereka. Nah, Khawarij ni tuan-tuan, sekali lagi, mereka mempunyai salah satu pandangan apa? Setiap orang yang tak setuju dengan pandangan mereka kufur. Dan setiap orang yang kufur kekal di dalam neraka, tak akan pernah keluar lagi. Mereka merujuk kepada ayat-ayat suci Al-Quran berkenaan dengan siapa yang masuk neraka maka tak akan keluar lagi. Siapa yang neraka akan selama-lamanya kekal dalam neraka. Nah, kata Yazid bin Suhaib, waktu saya muda dulu, saya punya pandangan macam ni. Ya, saya terpengaruh dengan kawan-kawan saya yang sesama anak muda ni. Tiba-tiba, teruknya Khawarij ni tuan-tuan, mereka bukan setakat pemikiran saja, akan tapi mereka terjemahkan dalam tindakan. Apabila mereka menghukum kaum mukminin sebagai kufur, maka mereka halalkan harta mereka dan mereka halalkan darah mereka. Itu sebabnya mereka sering memerangi kaum muslimin sendiri, sesama kaum muslimin sendiri. Selagi mana tak selari dengan pandangan mereka, maka halal darah dan harta mereka. Nah, Yazid bin Suhaib bercerita, pada satu tahun saya dan kawan-kawan keluar, 12 orang tuan-tuan, keluar untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka niat selepas balik daripada ibadah haji, mereka akan terus menyerang kaum mukminin di negeri-negeri mereka. Buatlah kekacauan, buatlah keganasan di beberapa negeri kaum mukminin. Namun begitu apa yang berlaku? Selepas melakukan ibadah haji, mereka masuk ke Madinah. Di Madinah mereka melihat seorang sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah tengah duduk bersandar di sebuah tiang.
Jabir bercerita tuan-tuan berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir juga menceritakan salah satu hadis baginda yang bercerita berkenaan dengan apa yang akan berlaku nanti di akhirat, yaitu kaum mukminin seluruh manusia akan dibangkitkan semula. Kemudian mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian disuruh jalan di atas sirat. Siapa yang terjatuh ke dalam api neraka, ada juga yang selamat masuk ke dalam surga. Jabir kemudian bercerita bahawa orang yang jatuh ke dalam neraka ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dikeluarkan daripada api neraka dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul tuan-tuan. Kita mengatakan sesetengah orang yang masuk ke dalam api neraka, mereka boleh dikeluarkan dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun syafaat-syafaat yang lain, termasuk syafaat amal saleh, juga syafaat daripada ikhwan kaum muslimin. Nah, Yazid bin Suhaib dan kawan-kawan apabila mendengar Jabir bin Abdullah bercerita berkenaan dengan orang yang akan dikeluarkan daripada api neraka, mereka berkata apa tuan-tuan? Ya sahib Rasulillah, ma hadzal ladzi tuhadditsun? Wahai sahabat Nabi, awak cakap apa nih dalam bahasa kita? Awak cakap apa nih? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Ya Allah, setiap orang yang engkau masukkan ke dalam api neraka, maknanya dia akan selama-lamanya hina di dalam neraka. Juga Allah berfirman, kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Ahli neraka ni setiap kali mereka nak berusaha keluar daripada neraka, mereka akan dikembalikan lagi ke dalam api neraka. Macam mana ni? Quran cakap macam tu. Awak cerita ada orang keluar daripada neraka ni mustahil. Tengok tuan-tuan, orang yang berpandangan bahawa kita kena merujuk Quran saja tanpa merujuk kepada otoriti yang menjelaskan Quran, iaitu baginda Nabi dan para sahabat Nabi selepas baginda dan para ulama selepas mereka, akan membawa kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Al-Quran. Lalu mereka berkata apa? Betulkah Nabi cakap macam ni? Apa kata Sayyidina Jabir bin Abdullah? Ya bunai, ataqra'ul Quran? Wahai anakku. Maksudnya sahabat Nabi tuan-tuan sangat sopan. Walaupun orang ni menentang dia, walaupun dia tak setuju dengan pandangan dia, tetap dia berlembah lembut, dia katakan, ya bunai, dia faham. Ini anak muda. Anak muda dia agresif biasalah kan. Orang macam kita dah tua-tua ni, dah 40 tahun ke atas, sudah mulai cool down tuan-tuan. Tapi anak-anak muda kadang mereka punya semangat terlalu berlebih. Ilmu pun sedikit. Belum makan banyak lagi asam dan garam kehidupan. Belum lagi dia belum makan lagi yang asam garam tak, pedas pun kurang lagi tuan-tuan. Nah, apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah, dia panggil, ya bunai, wahai anakku, ataqra'ul Quran, awak baca Quran tak? Dia cakap, ya saya baca. Awak tahu tak, Al-Quran pernah mengatakan, menjanjikan kepada baginda Nabi maqaman mahmuda. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan engkau maqaman mahmud, yaitu tempat kedudukan yang terpuji. Dia cakap memang ada dalam surah Al-Isra. Lalu kata Jabir bin Abdullah, syafaat itulah maqaman mahmuda. Kalau engkau baca Quran saja, tidak merujuk kepada penjelasan baginda Nabi, engkau tak akan tahu perkara ni. Justru engkau kena merujuk kepada baginda Nabi untuk dapat pemahaman Al-Quran. Ini orang zaman dahulu tuan-tuan, mereka boleh bahasa Arab. Mereka boleh bercakap bahasa Arab. Kembali kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada otoriti baginda Nabi, mereka boleh silap dan tersesat. Apalagilah orang macam kita, bahasa Arab pun sangat minimal, tak tahu apa-apa berkenaan dengan bahasa Arab. Kalau kita direct kepada Al-Quran dan tidak merujuk kepada otoriti baginda Nabi, maka akan menyebabkan banyak kesilapan dan kesalahpahaman. Nah, ini yang saya nak bincangkan sekarang sebagai muqaddimah. Tonton dah berapa minit, masih muqaddimah lah. 20 minit dah kita. Kita berkenaan dengan apa? Muqaddimah kita adalah apa kedudukan hadis di dalam agama Islam.
Sekarang kita boleh nampak pentingnya agama Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia, kalau kita abaikan hadis, walaupun kita merujuk kepada Quran, kita akan mengalami kesesatan dan kita akan mengalami kesalahfahaman berkenaan dengan menangkap apa mesej sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit berkenaan dengan apa yang tadi dibincangkan, apa yang disebutkan oleh bercerita berkenaan dengan pemuda-pemuda ni tuan-tuan, Yazid bin Suhaib. Beliau mengatakan selepas Jabir bercerita berkenaan dengan ada sekumpulan orang yang akan dikeluarkan daripada api neraka, kami pun balik kepada negeri kami, kita berkata, kita bertaubatlah, tinggalkan pandangan Khawarij ni. Tinggalkan pandangan Khawarij ni, sebab mustahil Jabir bin Abdullah berdusta daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan sekali lagi apa tuan-tuan, pentingnya kita merujuk kepada hadis sebagai syarah ataupun penjelasan berkenaan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Quran memang. Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan segala sesuatu dalam Quran memang. Akan tapi mesej sebenar Al-Quran tersebut mesti dijelaskan mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua terdapat dalam hadis dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, selepas kita mengetahui pentingnya hadis, posisi yang sebenar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita nak tengok apa yang dilakukan oleh umat kita untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui sekarang penting hadis memang, Ustaz. Siapa yang tak merujuk hadis boleh tersilap walaupun merujuk kepada Quran. Yang tak akan pernah sesat orang yang ikut Quran, betul. Tapi kalau ikut Quran saja tidak ikut hadis, bahkan boleh mereka mengalami kesalahfahaman dalam memahami mesej bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pentingnya hadis di dalam Quran, dalam agama Islam, para ulama kita ambil perhatian dan berikan sumbangan yang sangat hebat untuk menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memang menjaga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penjagaan Allah, tuan-tuan, adalah penjagaan yang melibatkan sumbangan dan usaha umat Islam itu sendiri. Dan saya teringat guru saya Dr. Nuruddin Itar pernah mengatakan bahawa ahlul hadis dan apa yang mereka sumbangkan untuk menjaga dan memelihara sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tanda mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyokong agama ini adalah kita tengok hadis Nabi terjaga dengan baik. Kalau bukan karena mereka, hadis akan hilang, tuan-tuan. Kalau bukan karena mereka, sumber agama Islam akan hilang. Dan kita walaupun punya Quran di depan mata kita, tetap tak akan mendapatkan petunjuk sebagaimana yang Allah kehendaki untuk kita amalkan dalam kehidupan. Nah, oleh karena sekali lagi hadis sangat penting, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia-manusia tertentu yang seolah-olah mereka hidup hanya untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, punya hafalan yang sangat hebat, dan punya usaha yang sangat gigih untuk menjaga hadis dan setiap kalimat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dipastikan bahawa kalimat tersebut tidak silap, untuk menafikan setiap usaha-usaha yang dapat merusak kesucian hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 perkara, tuan-tuan, saya nak sebutkan dalam malam hari ini. Apa yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat ajaib ni. Apa yang mereka lakukan untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi telah ciptakan manusia-manusia yang sangat ajaib, yang tak pernah ada orang macam ni di dalam agama-agama lain ataupun dalam tamadun-tamadun yang lain. Apa dia? Mereka memiliki hafalan yang sangat kuat dan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Misal, mereka adalah salah seorangnya Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam dalam hadis, beliau juga imam dalam sunnah.
Kata Imam Abu Zur'ah, seorang ahli hadis yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kana Ahmad bin Hanbal yahfazu alfa hadis. Ahmad bin Hanbal ni, kata Abu Zur'ah, dia hafal juta-juta hadis. Bukan cuma 40 hadis, tuan-tuan. Kita nak hafal 40 hadis Imam Nawawi terkial-kial lah sampai sekarang tak hafal-hafal. Akan tapi Imam Ahmad bin Hanbal, kata Abu Zur'ah, dia hafal juta-juta hadis. Juta-juta hadis. Lalu kemudian ada lagi makhluk-makhluk lain, saya nak sebutkan macam mana Allah memang sediakan orang-orang tertentu untuk menjaga hadis Nabi. Ada seorang ahli hadis dari Basrah bernama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Beliau buta, tuan-tuan, tak mampu melihat, akan tapi khidmat beliau kepada hadis sangat hebat. Allah berikan kecerdasan dan kejernihan hati sehingga boleh dengan mudah menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kana Qatadah ahfazu ahli Basrah. Qatadah ni adalah tokoh ulama yang paling kuat hafalannya di Basrah. La yasma'u syai'an illa hafizah. Beliau setiap dengar sesuatu mesti terus hafal. Quri'a alaihi sahifah Jabir marratan wahidah fahafizaha. Dia dibacakan, seorang membacakan kepada dia satu kitab bertajuk Sahifah Jabir. Kandungan dia banyak hadis-hadis, satu kali saja dibacakan ke dia terus dia hafal. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi kalau dalam bahasa kita lah sekarang ni, kalau ada orang yang dibacakan Arba'in Nawawi satu kali saja, engkau bacakan pada aku satu kali saja. Okey, aku dah hafal dah semua. Zaman sekarang tak ada, tuan-tuan, orang yang macam ni. Bahkan zaman dahulu sampai sekarang tak ada orang yang macam ni melainkan di dalam umat Islam saja. Tak ada orang yang macam ni yang sekali punya kekuatan hafalan yang sangat hebat sehingga dibacakan satu kitab satu kali dibacakan dia boleh hafal apa hadis pertama sampai hadis terakhir. Dan perkara ni bukan perkara satu dua orang saja, tuan-tuan. Kalau satu dua orang macam alah biasa ini, one in a million lah. Satu orang je dari sejuta orang mungkinlah ada orang macam ni yang genius. Tapi dalam umat Islam yang macam ni beribu-ribu orang. Beribu-ribu orang, bukan satu dua orang saja. Perkara ni berlaku kepada Imam Tirmizi. Walaupun dibacakan satu kali terus dia hafal satu kitab. Dan Imam Bukhari dan ramai lagi. Bahkan salah seorangnya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau kita selama ini kita mengetahui Imam Syafi'i hanya sebagai seorang ahli fiqh saja, sebenarnya Imam Syafi'i adalah seorang pakar hadis yang sangat hebat, tuan-tuan. Dan beliau juga seorang hafiz. Hafiz maknanya dia hafal semua hadis-hadis yang beliau baca dan beliau terima daripada guru-gurunya. Apa yang menunjukkan bahawa Imam Syafi'i hafiz? Banyak bukti, salah satunya, tuan-tuan, adalah Imam Syafi'i ini berpindah dari Mekah lalu tinggal ke Baghdad beberapa tahun, lalu kemudian pindah ke Mesir dan meninggal dunia di Mesir. Kebanyakan buku-buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i, beliau tulis di Mesir. Beliau hanya tinggal di Mesir 4 tahun saja. Dan semua buku-buku yang kita baca pada hari ini, kebanyakannya beliau tulis selama 4 tahun tersebut di Mesir. Dalam sebuah buku bertajuk Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, beliau mengatakan, buku-buku saya, ketika saya menulis kitab-kitab ni, buku-buku saya tak ada bersama saya. Maknanya tertinggal di negeri lain. Saya terpaksa menulis buku-buku ni dan memerlukan hadis-hadis Nabi SAW. Beliau keluarkan semua daripada hafalan beliau semua. Siapa yang baca kitab sekarang, kitab Imam Syafi'i dihimpun sekarang ni dalam 10 jilid kira-kira, tuan-tuan. Dalam setiap lembar terdapat hadis Nabi. Bukan satu dua, puluhan hadis Nabi dalam setiap lembar. Dan Imam Syafi'i katakan, saya tulis semua buku ni tanpa sokongan buku-buku saya tak ada semua. Library saya tertinggal semua. Semua ada dalam ingatan beliau. Dan saya tulis semuanya daripada berdasarkan ingatan hadis-hadis yang beliau ingat saja. Walaupun beliau menulis daripada ingatan, tapi tak pernah ada hadis yang silap beliau riwayatkan. Beliau tak pernah meriwayatkan hadis silap. Dan perkara ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan juga disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Dua-dua adalah pakar hadis yang sangat hebat di zaman tersebut.
Kata Abu Zur'ah dan Abu Daud, Syafi'i tak pernah mawajadtu hadisan ghalat atau hadisan khata' fi kutubi Syafi'i. Saya tak pernah jumpa ada hadis silap dalam buku-buku Imam Syafi'i. Padahal beliau tulis dalam keadaan tanpa membawa buku. Saya nak ceramah macam ni pun kena bawa buku, tuan-tuan. Takut silap lah sebut ayat, takut silap lah baca hadis. Padahal cuma berapa biji hadis saja. Imam Syafi'i menulis berjilid-jilid, semua dengan hafalan dia dan tanpa membawa buku sama sekali. Dan hebatnya lagi adalah tak pernah silap. Hebat. Ini menunjukkan kekuatan hafalan Imam Syafi'i dalam perkara ini. Sekali lagi, ini yang pertama. Oleh kerana hadis penting dalam Islam, Allah telah ciptakan manusia-manusia tertentu yang hidup mereka adalah untuk menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan mereka kekuatan hafalan yang sangat tinggi. Allah berikan mereka juga ingatan yang sangat kuat. Yang kedua, tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dijaga dengan hafalan, akan tapi juga dijaga dengan ketelitian. Kalau kita tengok apa yang dilakukan ahlul hadis dalam menjaga hadis Nabi, kita akan nampak mereka sangat teliti di dalam meriwayatkan setiap hadis. Mereka tak pernah, mereka selalu pastikan Nabi cakap macam ni ke tak macam ni. Kalimat ni betul diucapkan Nabi ke tak. Bahkan mereka jaga satu huruf. Kalau Nabi cakap, mereka katakan Nabi cakap. Tapi kalau Nabi tak cakap, mereka akan katakan huruf ni Nabi tak cakap. Perkara ini disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab apa, tuan-tuan? Dalam Kitabul Majruhin, Muqaddimah Kitabul Majruhin. Dia katakan ahlul hadis, kalau kita tanya satu hadis ni berapa huruf yang terdapat dalam hadis tersebut, la addahu addan, dicakap dia akan kira semua. Misalnya kita tanya Imam Bukhari, hadis innamal a'malu binniyat tu berapa huruf sebenarnya? Kita hafal surah Al-Fatihah kan, tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan, berapa huruf surah Al-Fatihah? Suka nak hafal, tapi kalau tanya ahlul hadis, dia tanya, Imam Bukhari, hadis berkenaan dengan niat ni, berapa huruf dia? Dia akan kira satu persatu. Kalau ada yang tambah satu huruf saja, la akhrajaha taw'an, kata Imam Ibn Hibban. Dia akan mudah keluarkan. Tak, Nabi tak cakap macam ni. Nabi tak sebut huruf alif ni. Nabi tak sebut huruf ya ni. Sebab dalam bahasa Arab, tuan-tuan, tambah huruf beza makna kan? Beza huruf pun beza makna. Justru mereka telah pastikan ini huruf disebutkan oleh Nabi ataukah ini huruf tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh kira, mereka boleh pastikan huruf apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkara ini juga disebutkan oleh seorang ahli hadis di Kufah bernama Sulaiman bin Mahran al-A'mash. Beliau berkata, kana hadzal ilm inda aqwam kana ahaduhum la an yakhirra minas sama ahabbu ilaihi min an yazida fihi wawan au alifan au dalan. Dia katakan dulu hadis ni, ilmu berkenaan dengan hadis ni dikuasai oleh sekumpulan orang yang mana mereka tidak suka berdusta kepada baginda Nabi, bahkan mereka tak nak buat kalimat-kalimat sendiri yang tak disebutkan oleh Nabi. Mereka lebih suka jatuh dari tempat tinggi ke dunia, ke tanah, tuan-tuan. Dia lebih suka jatuh daripada tingkat 4 ke tanah misalkan, daripada mereka menambah huruf alif saja, atau menambah huruf dal saja, atau menambah huruf waw saja. Nabi tak cakap, saya tak akan tambah. Masya Allah. Walaupun satu huruf, tuan-tuan. Nah, ini menunjukkan ketelitian ahlul hadis. Yang kedua lagi, kata Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, beliau mengatakan yahrumu 'ala ar-rajuli an yarwiya hadisan fi amrid din hatta yutqinah wa yahfazahu kal ayah minal Qur'an au ka ismir rajul. Dia katakan haram hukumnya apabila seseorang meriwayatkan hadis daripada Nabi tapi dia tak ingat betul-betul berkenaan hadis itu, melainkan selepas dia pastikan apa huruf-huruf di situ, apa kalimat yang digunakan oleh Nabi SAW, seperti mana meriwayatkan ayat daripada Al-Quran, atau seperti mana kita menyebutkan nama seorang laki-laki. Apa maksudnya, tuan-tuan? Meriwayatkan hadis pada zaman dahulu macam meriwayatkan Quran. Boleh tak kita buat riwayat sendiri? Qul huwallahu ahad kita ganti. Ahad ni, tuan-tuan, sama dengan wahid.
Kalau ahad maknanya satu, wahid pun satu, kita boleh cakap qul huwallahu wahid. Tak bolehlah, Quran tak boleh rubah satu huruf pun, betul tak? Begitu juga kata Abdurrahman ibn Mahdi, orang zaman dahulu, alul hadis, mereka meriwayatkan hadis adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi, dan mereka haram hukumnya, kata mereka, kalau kita meriwayatkan hadis sebelum kita hafal betul-betul dan pastikan kalimat yang digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Ahli hadis bukan setakat hafal, akan tapi ahli hadis teliti dalam memastikan setiap kalimat yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan, ahli hadis bukan setakat hafal. Ahli hadis bukan setakat teliti apa yang Nabi sebutkan dan sampaikan dalam meriwayatkan setiap hadis, akan tapi ahli hadis juga mengamalkan apa yang mereka riwayatkan. Kalau kita tengok riwayat hidup ahlul hadis semua, kita bacalah kitab Syiar A'lam Nubala, kita bacalah kitab Tazkiratul Huffaz yang berbincang berkenaan dengan riwayat tokoh-tokoh hadis semua ni, tuan-tuan, kita akan nampak setiap orang yang hebat dalam ilmu hadis, beliau juga sangat soleh dan zuhud. Setiap orang yang sangat pakar dalam ilmu hadis, beliau juga mustajab doa dia. Setiap orang yang hebat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sangat rajin beribadah dan qiyamul lail. Nah, berkenaan perkara ini, tuan-tuan, ada sebuah kisah diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan ada seorang pelajar hadis suatu hari datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tadi kita kenal. Beliau adalah pakar hadis yang sangat hebat, rujukan dan kiblat alul hadis pada zaman itu. Ada seorang pelajar datang ke rumah Ahmad bin Hanbal. Lalu dia minta izin, Imam Ahmad, saya adalah pelajar dari luar negara, nak belajar hadis daripada tuan. Dan sekarang saya sudah malam nak menginap. Kata Imam Ahmad, sila menginap di rumah saya. Imam Ahmad kemudian sediakan bilik khas untuk dia tidur. Lalu Imam Ahmad juga dengan sangat tawadhu, tuan-tuan, beliau ambilkan satu baldi air. Lalu dia letak baldi air tersebut di bilik tempat tamu ini menginap. Zaman dahulu kita tak ada toilet sendiri kan. Dalam bilik kalau kita nak buang air besar kita kena keluar. Kalau kita nak berwudu kita kena keluar. Nah, Imam Ahmad pikir apa? Ini tamu, kasihan dia mungkin penat. Kalau dia nak solat nanti, nak ambil wudu susah. Sekarang saya ambilkanlah air. Satu baldi air saya letak dalam bilik. In case nanti malam dia nak solat, tak payah keluar. Dia boleh solat di rumah, di dalam bilik dia. Apabila pagi harinya, Imam Ahmad pun datang ke bilik orang tersebut. Imam Ahmad nampak air tersebut, tuan-tuan, macam tak disentuh malam tadi. Maknanya dia semalam tak bangun tahajud, betul tak? Imam Ahmad tengok, air ni macam aku bagi macam ni, sekarang tak berkurang sikit pun, macam tak dipakai lah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ya subhanallah, sahibu hadis laisa lahu wirdun bil lail. Kata Imam Ahmad, subhanallah, hairan saya. Adakah orang belajar hadis tapi tak punya wirid tengah malam? Dia terkejut, tuan-tuan. Sebab dia ingat setiap yang belajar hadis semua adalah orang soleh dan rajin ibadah semua. Justru mustahil kalau tengah malam dia tak ada wirid yang khas untuk dia lakukan. Wirid ni apa, tuan-tuan? Macam kita amalan tengah malam yang kita buat. Macam kita bertahajud, macam kita baca Quran, macam kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, zikir tengah malam macam tu kan. Kata Imam Ahmad, saya heranlah, adakah seorang pelajar hadis tapi dia tak punya wirid tengah malam? Sebab pada zaman tu memang mustahil orang belajar hadis tapi tak rajin ibadah. Kalau zaman kita sekarang beza, tuan-tuan. Kadang orang yang macam saya lah, tadi sebut saya malu-malu lah, sebut PhD, doktor lah dan lain-lain. Kalau tuan-tuan nampak, kalau Imam Ahmad nampak, dia akan fikir orang belajar hadis macam ni, mustahil lah. Macam dia. Malam dah lah tak bangun, subuh pun lewat. Ya kan? Kalau Imam Ahmad nampak lagi pelajar hadis macam ni, ya subhanallah, hancurlah agama kita sekarang. Nah, sekali lagi, dalam kaedah kita adalah al-hadis bukan setakat orang yang riwayatkan hadis, punya hafalan yang kuat, akan tapi juga mereka sangat rajin ibadah, mengamalkan apa yang mereka baca dalam hadis-hadis tersebut. Justru kata Imam Ibnu Salah, kalau tuan-tuan baca kitab Muqaddimah Ibnu Salah,
Beliau mengatakan seorang pelajar hadis mesti mengamalkan apa yang dia baca dalam hadis-hadis yang dia baca hari-hari itu. Dia kena amalkan apa yang dia baca. Nah, ada lagi seorang ulama hadis bernama Ibrahim Al-Harbi. Beliau mengatakan yanbaghi lirrajul idza sami'a syai'an min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yatamassaka bih. Sepatutnya bagi seorang yang belajar hadis, kata dia, setiap kali dia mendengar adab Rasulullah, dia tahu inilah sifat Nabi, inilah amalan Nabi, inilah yang dilakukan Nabi, sepatutnya dia segera amalkan seperti mana yang dia baca tersebut. Jadi ini digalakkan oleh hadis. Setiap kita dengar hadis Nabi, oh Nabi cakap macam ni, kena saya buat. Nabi galakkan kita untuk bertasbih, kena kita buat. Nabi galakkan kita istighfar, kita kena buat. Apa yang Nabi suruh dan Nabi buat, sepatutnya adalah kita terus amalkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mereka boleh hafal hadis. Kenapa? Sebab mereka bukan setakat hafal, tapi amal. Amalan ini membantu mereka untuk ingat hadis apa yang mereka baca tersebut. Ini juga tips yang diberikan oleh Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Beliau mengatakan, "Idza aradta an tahfazal hadis fa'mal bihi." Kalau engkau ingin hafal hadis, tipsnya adalah amalkan apa yang engkau baca. Sebab semakin kita amalkan, semakin kita ingat apa hadis-hadis yang kita pelajari. Nah, kalau kita tengok lagi tuan-tuan, sekali lagi, kalau kita tengok ahlul hadis pada zaman dahulu, mereka adalah cerminan hadis yang mereka baca. Mereka tak pernah mengajarkan satu hadis, namun mereka sendiri tak amalkan. Mustahil itu berlaku. Yang ada adalah apa yang mereka terima, terus mereka amalkan dan jadikan habit mereka. Sebagai contoh tuan-tuan, ada seorang ulama bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau tuan-tuan kenal, dia seorang ulama besar dalam hadis dan fiqh mazhab Hanbali. Beliau ni diceritakan oleh seorang anak saudara dia bernama Al-Hafiz Diya Al-Maqdisi. Beliau mengatakan salah satu sifat Ibnu Qudamah adalah kana la yasma'u du'aan illa hafizah fil ghalibi wa yad'u bihi. Setiap kali dia dengar ini doa pernah diucapkan oleh Nabi, dia akan hafal doa tersebut dan dia guna dalam doa. Ataupun dia dengar ini ada ulama saleh atau salaf saleh zaman dahulu pernah berdoa macam ni, dia akan hafal doa tersebut dan gunakan dalam doa dia. Masya Allah. Dan beliau juga wala hadisan illa amila bih. Setiap kali dia dengar satu hadis mengandungi amalan yang mesti diamalkan, dia akan amalkan. Wala salatan illa shalla biha. Dia dengar hadis yang mengajarkan apa bentuk-bentuk solat tertentu, beliau akan terus amalkan solat tersebut. Ini ulama tuan-tuan. Dia dengar hadis bukan setakat dengar saja, akan tapi ini Nabi suruh, saya kena buat. Ini Nabi buat, saya pun buat perkara tersebut. Dan ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Siyar A'lam Nubala berkenaan dengan tarjamah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lalu diceritakan juga bahawa apa yang pernah dilakukan, apa yang sering dilakukan oleh Ibnu Qudamah adalah tuan-tuan, qal kana yusalli salat at-tasbih kulla lailatil jumaah. Beliau selalu mengamalkan salat tasbih setiap malam Jumat. Ini Ibnu Qudamah, beliau dengar ada hadis berkenaan Nabi suruh kita salat tasbih, beliau terus amalkan. Padahal tuan-tuan, hadis ni banyak perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tak sahih. Akan tapi beliau karena sangat bersemangat untuk mengamalkan semua yang berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terus amalkan perkara ini. Tunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh Nabi, saya mesti lakukan juga, walaupun hadis berkenaan mengandungi status yang tidak sahih, walaupun hanya darjat lemah saja. Nah, kesimpulan kita sekarang, masa saya sudah hampir habis. Kesimpulan kita sekarang apa dia tuan-tuan? Kesimpulannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga menjelaskan wahyu yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an daripada perubahan, sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an daripada dicampuri perkara-perkara yang dapat merusak kandungan Al-Qur'an, Allah juga menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang turunkan peringatan Al-Qur'an ini, kami juga yang akan jaga Al-Qur'an tersebut. Dan salah satu cara menjaga Al-Qur'an adalah dengan menjaga hadis, dan salah satu cara menjaga hadis adalah apa yang dilakukan oleh ulama hadis yang tadi telah saya jelaskan. Kalau kita melihat lagi, kalau Al-Quran Allah jaga dan hadis Allah jaga, oleh karena kedudukan hadis yang sangat penting tersebut, kita boleh nampak tuan-tuan, umat Islam pada hari ini dan pada zaman dahulu hingga sekarang, ulama-ulama, fuqaha dan seluruh tokoh-tokoh ulama dari pelbagai bidang dan ilmu pengetahuan, mereka sepakat merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun ulama, kalau dia betul-betul ulama yang muktabar dalam ilmu, yang meninggalkan hadis Nabi dengan sengaja. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Beliau mengatakan apa tuan-tuan? Wal ya'lam annahu laysa ahadun minal a'immatil maqbulina indal ummati qabulan aman yata'ammadu mukhalafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min sunnatihi daqiqin wala jalil. Beliau mengatakan, hendaklah kita ketahui, kata Ibn Taymiyah, yakinlah, kata Ibn Taymiyah, setiap ulama, tak ada satupun ulama yang menjadi ikutan umat, mereka sengaja menyalahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam masalah sekecil-kecilnya, kata Ibn Taymiyah. Ini ucapan sangat penting, mengajarkan kita apa tuan-tuan? Bersangka baik kepada seluruh ulama kita. Sama ada ulama fiqh kita, ataupun ulama-ulama akidah kita, ataupun ulama-ulama yang lain. Setiap ulama yang diiktiraf keilmuan mereka, kata Ibn Taymiyah, tak mungkin mereka dengan sengaja hendak menyalahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil umat baginda lancang atau berani menyalahi perintah baginda Nabi. Justru kalau kita nampak seorang ulama, mereka berijtihad atau berfatwa, yang mana fatwa mereka kita nampak macam menyalahi hadis Nabi. Fatwa ni tidak selari dengan hadis Nabi cakap macam ni, fatwa dia berbeza dengan hadis Nabi. Justru apa yang kita buat sangka baik kepada mereka. Mustahil mereka sengaja menyalahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada mungkin mereka tak tahu hadis tersebut, ataukah mereka menyangka hadis tersebut tak sahih, ataupun mereka menyangka hadis tersebut maknanya tidak seperti yang kita faham. Mereka faham makna berbeza dengan apa yang kita faham. Tapi kalau kita terus menuduh mereka, ulama ni memang nak jauhkan kita daripada hadis Nabi, ini adalah suuzan yang dilarang oleh seluruh ulama kita. Sebab ulama lebih tahu kedudukan hadis berbanding kita, tuan-tuan. Kalau kita saja tahu hadis itu begitu penting, bahawa tak boleh kita mengabaikan hadis Nabi, ulama tentulah lebih tahu daripada kita. Justru mereka mengajak kita untuk selalu kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru apa yang berlaku macam tadi, kalau kita nampak fatwa ulama muktabar nampak seolah-olah tidak selari dengan kandungan hadis, kita kena cari uzur untuk mereka. Kita kena buka kemungkinan-kemungkinan. Kita katakan apa? Mungkin dia tak tahu, atau mungkin dia tahu tapi dia mengatakan hadis ini tidak sahih. Justru mereka tak ambil, sebab kesahihan hadis pun kadang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada hadis yang disahihkan oleh sesetengah ulama tapi dilemahkan oleh ulama yang lain. Nah, justru ulama ni mungkin melihat hadis ini menurut saya tak sahih, justru saya tak ambil. Atau mereka melihat apa? Hadis ini memang sahih, akan tapi makna dia tidak seperti yang engkau faham. Sebab membina sebuah hukum tidak mesti diambil daripada satu dalil saja, akan tapi satu hukum mesti dibina daripada pelbagai dalil yang sangat banyak. Perkara ni pernah berkenan ni tuan-tuan saya jelaskan dengan cukup panjang dalam buku terbaru saya bertajuk Fiqh Hadis Imam Syafi'i. Apabila Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal hadis fa huwa mazhabi, apabila hadis sahih maka dia adalah mazhab saya.
Maka para ulama di kalangan ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Salah, seperti Imam Nawawi, seperti Taqiyuddin As-Subki menjelaskan bahwa ucapan ini tidak semudah kandungan tidak semudah kalimat itu. Kita tak boleh terus mengatakan nih pandangan Imam Syafi'i berbeza dengan hadis Nabi. Imam Syafi'i sendiri katakan kalau sahih tinggal pandangan saya, tapi tak semudah itu. Kita kena pastikan banyak perkara terlebih dahulu, antaranya adalah sama ada Imam Syafi'i tahu ke tak hadis ni. Yang kedua, Imam Syafi'i sahihkan tak hadis tersebut. Banyak hadis tuan-tuan yang sahih di sisi Imam Bukhari, tidak sahih di sisi Imam Syafi'i. Lalu kita mengatakan apa? Adakah Imam Syafi'i silap dalam perkara itu? Saya melihatnya bukanlah semudah silap mana satu yang betul. Akan tapi ini adalah kadang perbezaan pandangan ini membuka kita membuka mata kita bahawa perkara-perkara ijtihad berlaku juga dalam menentukan kesahihan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah termasuk kalau kita nak berbincang berkenaan dengan tadi ulama fiqh, belum lagi ulama-ulama yang lain macam ulama akidah, dan termasuk juga dalam ulama-ulama yang mengajarkan kita pembersihan hati atau yang dikenal sebagai ulama-ulama ahli tasawuf. Mereka adalah memang ada sesetengah kalangan yang karena kejahilan mereka tidak mempelajari hadis dengan baik. Akan tapi kalau kita merujuk kepada tokoh-tokoh asal yang berbincang tentang ilmu ini sejak dahulu, maka mereka menggalakkan kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Antaranya imam yang paling awal dalam rujukan tasawuf adalah Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan tariquna hadza musyayyad bil kitabi was sunnah. Beliau katakan tarekah kita ini, mazhab kita ini, aliran kita ini adalah dibina daripada Al-Quran dan Sunnah. Wa man lam yahfazil Quran wa yaktubil hadis la yuqtada bihi fi tariqina hadza. Siapa yang tak belajar Quran, siapa yang tak belajar hadis, maka tak boleh menjadi panutan dalam perbincangan kita ini. Ini adalah ulama kita tuan-tuan. Mereka semua merujuk kepada Al-Quran, mereka merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan ada seorang ulama lagi yang sangat hebat di dalam yang sangat soleh dalam ibadah dan sangat zuhud dalam ilmu ini. Beliau mengatakan, beliau adalah Zunnun Al-Misri. Beliau mengatakan kita kena kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan min alamatil muhibbi lillah mutaba'atu habibillahi fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi. Tanda seseorang dicintai oleh Allah adalah kita kena orang tersebut meneladani baginda Nabi dalam ucapan, perbuatan dan akhlak dia. Jadi tak ada satu orang pun ulama kita tuan-tuan, sama ada daripada kalangan fuqaha, sama ada daripada kalangan ahli akidah, sama ada daripada kalangan ahli tasawuf dan yang berbincang tentang tazkiyatun nafas, melainkan mereka mengajak kita untuk kembali kepada mengamalkan hadis dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh tengok rujukan dalam perbincangan ni macam mana para ulama dari pelbagai bidang mengajak kita untuk kembali kepada sunnah dalam kitab Imam Suyuti bertajuk Miftahul Jannah fil Ihtijaji bis Sunnah. Di bagian terakhir beliau menyebutkan rujuk nukilan-nukilan daripada ulama-ulama ahli tasawuf yang mengajak kita untuk kembali kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka mengetahui pentingnya untuk kita merujuk ke dan menjaga sunnah baginda dalam kehidupan kita. Saya rasa masa saya sudah habis tuan-tuan. Saya diingatkan untuk mungkin membuka peluang bagi tuan-tuan yang ada soalan untuk mengajukan soalan dalam masa yang berbaki dalam 5 atau 10 menit ini. Okey, yang pertama adalah kita kena merujuk, dan tadi telah seperti yang saya sebutkan bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah perkara yang tidak boleh diasingkan. Dan memahami Al-Quran tidak akan sempurna melainkan apabila kita merujuk kepada apa yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan dan memastikan makna sebenar di dalam perkara tersebut.
Dan ini perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama, yaitu kita telah jelaskan memahami hadis Al-Quran tanpa terasing daripada hadis, maka dia adalah perkara yang dapat memberikan kesalahpahaman dan membuat kita meleset daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya tak pasti berkenaan dengan apa hujah berkenaan dengan tajuk yang spesifik yang disebutkan tadi. Akan tapi saya berikan kaedah umum saja. Dan kaedah umum tersebut adalah kita kena menggandeng selalu kandungan Al-Quran, apa yang disebutkan Al-Quran dengan apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam berbagai hadis baginda. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Okay. Adakah hadis sahih yang Imam Syafi'i tahu, akan tapi Imam Syafi'i tidak amalkan hadis tersebut? Tuan-tuan, sekali lagi, Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak yang tidak menetapkan satu hukum melainkan selepas beliau kumpul semua dalil yang berkenaan dengan perkara tersebut. Dan kalau beliau melihat bahawa ada sebuah hadis yang sahih dalam satu perkara tersebut, beliau pasti akan ambil, sebab ini adalah usul Imam Syafi'i. Usul maksudnya, tuan-tuan, dia adalah satu asas epistemologi dalam pemikiran mazhab Imam Syafi'i. Dan beliau berkali-kali membuktikan bahawa kalau ada hadis sahih dalam satu permasalahan, beliau akan terus ambil hadis tersebut. Dan beliau akan tinggalkan ijtihad beliau yang lama apabila tidak selari dengan hadis yang beliau ketahui perkara ini. Nah, secara amnya, bagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah tadi, tak ada seorang ulama pun yang sengaja menyalahi hadis Nabi. Tak ada satu ulama yang apabila dikatakan ini hadis sahih daripada Nabi, lalu dia katakan tak nak, saya tak nak ambil, saya punya pikiran sendiri. Tak ada yang macam tu. Yang ada adalah apa yang mereka buktikan, apa yang mereka tunjukkan adalah ini hadis Nabi, mereka akan tunduk dan akan tinggalkan semua pandangan mereka yang menyalahi hadis tersebut. Kalau ada hadis sahih yang Imam Syafi'i atau imam-imam lain tahu bahawa dia sahih, namun beliau tak ambil hadis tersebut, adalah karena ada sebab-sebab yang lain. Salah satu sebabnya adalah mungkin hadis sahih ini bertentangan dengan hadis sahih yang lain, atau disebut sebagai ta'arud. Justru beliau mengambil pendekatan tarjih, dan tarjihnya adalah mungkin tidak selari dengan salah satu hadis tersebut. Maka kita boleh mengatakan beliau meninggalkan hadis ini karena mengamalkan hadis yang lain. Atau juga beliau melihat hadis tersebut sahih menurut ulama yang lain, tapi tidak menurut saya. Dan perkara ini berlaku, tuan-tuan. Saya nampak dalam Sahih Bukhari, apabila Imam Bukhari berbincang berkenaan dengan status mani, sama ada dia najis ataukah dia suci, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Sulaiman Ibnu Yasar an Aisyah. Beliau mengatakan, kuntu afruqul maniyya min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yakhruju ila salah. Dan kata Siti Aisyah, saya pernah membersihkan mani daripada baju baginda Nabi, menggaruk mani daripada baju baginda Nabi, kemudian Nabi keluar dengan ada stain mani tersebut. Hadis tersebut dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi muttafaq alaih, sahih. Akan tapi kalau kita kembali ke kitab Imam Syafi'i mengatakan Sulaiman ibnu Yasar ma alimnahu sami'a min Aisyah harfan qat, dia cakap. Saya tak tahu, menurut saya, dia cakap, Sulaiman ibnu Yasar tak pernah mendengar daripada Siti Aisyah satu hadis pun. Bermakna hadis ini mursal. Mursal maknanya hadis tersebut terputus. Walaupun Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i menilai hadis ini lemah, pada masa yang sama dinilai sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perkara ini menunjukkan pada kita khilaf sudut pandang dalam perkara ini. Dan kalau kita mengatakan hadis ini sahih lah Ustaz, Imam Syafi'i sepatutnya ambil, kita menzalimi Syafi'i. Kenapa? Dia punya pandangan bahawa hadis ini lemah, dan beliau punya alasan mengapa hadis itu lemah, yaitu Sulaiman bin Yasar yang menurut beliau tidak terbukti mengambil hadis daripada Siti Aisyah. Beliau mujtahid dalam hadis, mujtahid juga dalam fiqh. Nah, kalaulah ada hadis tersebut sahih dan Imam Syafi'i sahihkan, tak mungkin beliau tinggalkan. Yang ada adalah beliau tengok hadis itu sahih,
tapi menurut beliau hadis tersebut tak sahih dan beliau punya kapasiti dan kelayakan untuk menilai dan beristihad dalam mensahihkan hadis. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain kita boleh bincang dalam perkara ini. Dan secara amnya adalah tuan-tuan, saya sudah jelaskan perkara ini dalam buku terbaru saya bertajuk Fiqh Hadis Imam Syafi'i. Mungkin tuan-tuan boleh dapatkan kes-kes yang lain yang boleh menunjukkan perkara tersebut dan menjelaskan perkara ini lebih dalam lagi. Wallahu a'lam. Ya, tuan-tuan puan-puan sekalian, sebenarnya adalah menurut saya adalah kita kena kembali kepada asas yang digariskan para ulama. Apa dia? Kita hanya bercakap berkenaan dengan apa yang kita tahu. Kita kena bercakap kenaan dengan pakar ke bidang yang kita pakar sahaja. Dan kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, man takallama fi fannin ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bercakap dalam bidang yang bukan bidang dia, maka dia akan mengeluarkan pandangan-pandangan yang sangat pelik, tuan-tuan. Dan kebanyakan daripada kita, termasuk saya juga, adalah apabila kita belum menguasai satu permasalahan tersebut dengan secara mendalam, kita tengok dari pelbagai sudut dia, maka kadang kita mengeluarkan pandangan-pandangan yang premature. Pandangan premature adalah pandangan yang belum dikaji secara detail dan dalam dengan melihat pelbagai aspek dia. Walaupun kita menguasai dalam satu bidang ilmu, kita kena terbuka dengan bidang ilmu yang lain. Misalnya tuan-tuan, kita memang pakar dalam ilmu hadis misalkan, dan kelayakan kita, kepakaran kita dalam ilmu hadis kadang tidak melayakkan kita daripada untuk berbincang tentang ilmu fiqh, ilmu yang berkenaan dengan hukum hakam. Dan perkara ini telah disebutkan oleh Imam Al-Ramah Hurmuzi dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi Al-Wa'i. Ada satu bab khas, beliau mengatakan tidak patut bagi seorang yang hanya mengetahui riwayat saja dia berbincang berkenaan dengan dirayah. Tidak patut bagi orang yang hanya tahu meriwayatkan hadis saja dia berbincang tentang akidah atau fiqh yang berat-berat. Beliau lalu menceritakan beberapa kes di kalangan ahlu hadis sendiri yang mereka sangat hebat dalam hadis, akan tapi mereka sangat kurang dalam fiqh. Pernah satu ketika, kata beliau, ada sekumpulan ulama, antara lain ada Yahya bin Ma'in di situ, ada juga Haisamah bin Harb di situ, ada juga kumpulan ahli hadis yang lain. Mereka tengah berkumpul dan mereka tengah berdiskusi berkenaan dengan hadis Nabi. Mereka bincang hadis ini sahih atau tak sahih, riwayat mana yang sahih, riwayat mana yang lemah. Lalu disebutkan sanad setiap hadis yang mereka bincangkan. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Apabila perempuan ini dengar ada sekumpulan orang tengah bincang hadis, dia ingat orang ini pun boleh menjawab soalan fiqh. Dia pun tanya soalan, tuan-tuan, apa hukum seekor ayam jatuh ke dalam sumur? Adakah air dia najis ke tak najis? Jadi seekor ayam jatuh ke sumur, mati dia. Adakah najis ke atau tak najis air tersebut? Apa kumpulan ahli hadis ini jawab? Dia cakap, kenapalah awak tak tutup sumur tu supaya ayam tak jatuh? Kenapa awak tak buat macam ni atau tak dijawab dengan hukum? Lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki bernama Abu Thawr. Dia Abu Thawr adalah murid daripada Imam Syafi'i. Dia katakan, coba awak tanya, makcik, coba awak tanya orang tersebut, dia tahu dalam hukum. Apabila ditanya kepada Abu Thawr katakan, tidak najis selagi mana tidak berubah warna, sifat dan bau dia. Apa dalil dia? Bukankah Nabi bersabda, "Iza balagal ma'u kullatain lam yahmilil khabas." Kalau air sudah cukup 2 kullah, maka dia tak akan mengandungi najis. Oh ya, betul. Lalu al-hadis tengok, ya hadis tu, ya saya dengar hadis tu daripada guru saya hingga sanadnya ke Nabi dalam tarik macam ni. Hadis ni ada ilahnya, hadis ni apa? Dan bincang berkenaan dengan teknikal ilmu hadis. Apa kata perempuan, dari mana saja engkau? Perempuan tu cakap, mana saja engkau tadi? Aku tanya hukum, kau tak jawab. Tapi kalau bincang hadis, dia bincang berkenaan dengan riwayat-riwayat yang dia terima. Nah, ini satu bab penting dalam kitab Muhaddisul Fasil, menjelaskan kepada kita dan mengingatkan kita untuk bercakap hanya dalam bidang saja. Ramai tuan-tuan ahli hadis yang mereka pakar dalam hadis tapi tak menguasai fiqh.
Antara yang terkenal Syu'bah Ibn Hajjaj, imam besar dalam hadis. Kalau dia katakan perawi ini siqah, maka dia siqah. Kalau perawi itu lemah, dia lemah. Tapi fatwa dia selalu menjadi dilemahkan oleh ramai ulama. Imam Syafi'i setiap kali menjelaskan fatwa lemah, dia akan katakan ini fatwa Syu'bah. Maknanya dia jadi trademark di kalangan al-fiqh bahwa setiap fatwa yang lemah adalah fatwa daripada Syu'bah. Nah, begitu juga tidak dinafikan ramai ahlul fiqh yang tidak menguasai hadis. Ramai juga ahli tasawuf tak menguasai hadis. Ramai juga ahli akidah tak menguasai hadis. Masing-masing punya bidang masing-masing. Dan kekurangan seorang ulama dalam satu ilmu tidak menjejaskan keilmuan dia dalam ilmu yang dia pakar. Jangan harap tuan-tuan ada seorang manusia yang kuasai semua ilmu, mustahil. Yang ada adalah dia hebat dalam satu bidang, dia kurang dalam bidang yang lain. Justru kita sebagai umat Islam ambil ucapan daripada pakar dia, betul tak? Doktor pun macam tu hari ini. Ada doktor spesialis dalam telinga saja, ada doktor spesialis dalam gigi, ada yang mata dan lain sebagainya. Kalau kita sakit gigi pergi ke doktor mata, salah siapa? Salah kita lah, sebab kita tak membezakan kepakaran tersebut. Nah, begitu juga sebagaimana kita kena merujuk kepakaran, masing-masing ahli agama juga kena sedar bahwa kita tak menguasai semua ilmu. Betul. Jadi kita, kalaupun lah kita punya kepakaran dalam bidang hadis, tapi tak punya kepakaran dalam fiqh, sedapat mungkin jangan kasih komen berkenaan dengan yang kita tak faham tu. Kalaulah kita pakar dalam fiqh, tak menguasai hadis, sebab mungkin jangan kita bincang tentang ilmu yang kita tak faham tu. Kalau kita kembali kepada asas paling basic ni, insya-Allah tak akan banyak pertengkaran di antara kita, insya-Allah. Pertama tuan-tuan, saya nak kasih kaedah berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman. Hadis akhir zaman ni berkenaan dengan fitan dan lain sebagainya. Perkara yang berbincang tentang akhir zaman secara amnya adalah berbincang tentang perkara gaib. Dan perkara-perkara gaib, rujukan kita adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak tahu yang gaib. Nabi mengetahui perkara gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang gaib ni sedapat mungkin tidak kita tafsirkan melainkan dalam perkara-perkara yang telah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan justru pandangan para ulama berkenaan dengan hari akhirat, misalkan ketika Allah mengatakan, ketika Nabi mengatakan ada sirat, kita katakan ada sirat. Bentuk macam mana seperti yang Nabi sebut, tajam dan lain sebagainya. Tapi terbuat daripada apa, kita bukan urusan kita lah, ya kan? Kita tak tahu perkara ini, tak ada info perkara ini, kita tak cakap banyak. Nabi mengatakan kita ada timbangan, kita katakan di akhirat ada timbangan, kita katakan ada timbangan. Kita tak tafsirkan, mungkin dia komputer ke Ustaz? Dia timbangan tu yang ada 2 dacing ke 1 dacing, Ustaz? Wallahu a'lam lah, kita tak tahu perkara ni. Akan tapi apa yang Nabi sebut kita isbat, kita tetapkan. Apa yang Nabi tak sebut kita tak tetapkan. Kita tak bercakap di luar kuasa kita. Sekali lagi, ini kembali kepada kembali kepada authority. Dan kita kena menghormati kepakaran. Apa yang kita punya, yang kita tahu, kita boleh cakap. Apa yang kita tak tahu, kita tak cakap apa-apa. Berkenaan dengan ini kaedah penting yang kita kena ketahui. Yang kedua adalah berkenaan dengan Dajjal ni, adakah dia boleh ditafsirkan sebagai teknologi ataukah tidak? Kalau kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi, apa yang Nabi sebutkan, kebanyakannya tuan-tuan, secara am kita boleh ketahui bahwa Dajjal adalah seorang manusia. Ini yang pertama. Dia bukan superkomputer, dia bukan sistem negara, dia bukan benda-benda yang mati, tak. Tapi hadis-hadis Nabi menunjukkan Dajjal adalah manusia. Nabi jelaskan Dajjal ni manusia, kenapa? Sebab Nabi jelas detail. Ada mata dia satu buta, ya kan, ada tulisan di dahi dia dan lain sebagainya. Dan semakin menunjukkan perkara ini juga adalah yang menunjukkan bahwa Dajjal manusia. Pernah berlaku di zaman Nabi, ada seorang laki-laki bernama laki-laki Yahudi yang memenuhi semua syarat-syarat yang Nabi sebutkan tu, ciri-ciri yang Nabi sebutkan. Dia disebut sebagai Ibnu Sayyad.
Ibnu Sayyad adalah seorang laki-laki budak Yahudi yang hampir memenuhi semua syarat Nabi yang Nabi sebutkan berkenaan dengan Dajjal. Bahkan ada setengah sahabat Nabi mengatakan bersumpah, dia itulah Dajjal. Dia itulah Dajjal. Sayyidina Umar apabila dia melihat Ibnu Sayyad, dia tawarkan diri kepada Nabi. Dia katakan, Rasulullah, biarkan saya bunuh dia. Apa kata Nabi? Iyakunhu falan tusallat alaih wa illam yakunhu fala khaira fi qatlihi, kata Nabi. Kalau dia Dajjal, kalau dia betul Dajjal, awak tak akan mampu membunuhnya, sebab yang akan bunuh dia adalah Nabi Isa. Kalau dia bukan Dajjal, tak ada poin, tak ada guna engkau membunuh dia. Jadi sekali lagi tuan-tuan, kalau Dajjal ni bukan manusia, tak mungkin Umar cakap saya bunuh Rasulullah. Yang aku maksud komputer lah, aku maksud TV lah, bukan manusia. Sejak awal lagi. Tapi karena gambaran yang Nabi sebutkan adalah manusia, lalu sahabat apabila mereka menyerupakan dengan seorang pun Nabi tak salahkan, maknanya confirm dia manusia. Cuma tuan-tuan, Dajjal ni adalah sifat, dia bukan nama. Dajjal adalah sifat. Dajjal bermakna secara bahasa adalah orang yang pandai sangat berdusta. That's why disebut Dajjal. Dajjal maknanya menipu. Dajjal sirah mubalaghah bermakna orang yang sangat pandai berdusta. Dan dalam hadis Nabi, Dajjal bukan satu. Tapi sebelum Dajjal yang paling besar, Big Boss Dajjal ni keluar, ada juga 30 Dajjal pendusta, kata Nabi. Dajjal-Dajjal kecil yang akan keluar sebelum Dajjal yang besar ni. Maknanya sifat ni adalah sifat yang bukan hanya terdapat pada satu manusia, tapi ramai manusia. Tapi terakhir nanti yang paling besar adalah Dajjal yang yang terlalu besar fitnah dia, sehingga dapat menipu majoriti umat manusia pada zaman tersebut. Kalau kita tengok lagi tuan-tuan, Nabi menyuruh kita untuk meminta perlindungan daripada Dajjal, betul. Sebab ketika Dajjal yang betul-betul keluar ni, Dajjal yang betul-betul sebutkan oleh Nabi ini keluar, maka tak ada yang boleh mengalahkan dia melainkan Nabi Isa. Dan karena kepakaran dia dalam tipu daya, dia pun boleh menggelincirkan kita. Justru kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi katakan siapa yang mendengar Dajjal kena pergi, jangan dekat-dekat dia. Jangan ingat, okey, aku nak kalahkan hujah dia. Aku ni dah punya PhD dalam bidang akidah, dan saya ni pandai sangat berdebat. Saya rasa saya boleh Islamkan Dajjal. Kata Nabi, jangan try untuk coba Islamkan Dajjal. Walaupun sehebat mana kita, kalau kita datang kepada Dajjal, kata Nabi, kadang dia boleh rubah kita. Yang semula kita against dia, malah kita follow dia. Kita follow dia. Dan ini yang memang berlaku kata Nabi. Sebab kalau dia masih boleh kita kalahkan, tuan-tuan, dia bukan Dajjal yang besar tu. Dia masih Dajjal kecil lagi. Dajjal yang besar adalah kita sendiri pun tak yakin kita boleh kalahkan dia ke tak. Padahal kita punya ilmu yang sangat hebat. Nah, berikutnya lagi adalah tuan-tuan, kalau kita cek lagi, ada sebuah riwayat daripada Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Daripada seorang sahabat Nabi. Waktu itu ada seorang sahabat ni, ada seorang yang datang kepada dia, katakan Dajjal sudah keluar zaman ni. Apa dia cakap? Mustahil Dajjal keluar zaman ni. Kenapa? Sebab Dajjal nanti keluar adalah apabila manusia makin berkurangan, tak ramai orang. Lalu kemudian manusia juga dalam keadaan yang sangat susah. Dan juga orang pandai, cerdik pandai sudah berkurangan. Kalau dia keluar pada hari ini, dia cakap budak-budak Madinah lontar dia dengan batu. Maknanya apa? Dajjal ni akan keluar bukan karena dia hebat seorang diri, tuan-tuan. Akan tapi konteks yang membuat dia hebat juga. Ya kan? Kadang kita hebat sangat, tapi konteks tak menyokong kita, kita tak jadi apa-apa. Akan tapi Dajjal ni adalah konteks dia juga main peranan dalam membuat dia besar dan membuat pengaruh dia tersebar dengan sangat hebat. Nah, justru sekali lagi ini berkenaan dengan perkara-perkara gaib, kita hanya boleh tafsirkan mengikut apa yang Nabi sebutkan. Akan tapi cara penafsiran yang di luar daripada ni, dan saya tahu ramai orang yang coba berbincang berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman di luar disiplin mereka, tuan-tuan.
Mereka bincang berkenaan dengan Dajjal, tafsirkan dengan perkara yang lain. Mereka sebut tentang Ya'juj Ma'juj, tafsirkan dengan perkara yang lain. Mereka sebut juga dengan perkara-perkara lain dengan tafsiran sendiri. Setakat tafsiran tak apalah. Kita pun boleh percaya, boleh tak percaya. Tapi sekali lagi kaedah kita adalah perkara gaib tak boleh sebarang kita sebutkan, melainkan dengan dalil-dalil yang info yang Nabi jelaskan sendiri dalam hadis-hadis baginda Nabi. Lagi? Terakhir, bukankah Assalamualaikum Ustaz, bukankah setiap kita melakukan ibadah harus mengikut kepada hadis yang sahih dan benar-benar Rasulullah lakukan? Macam mana dengan solat tasbih yang dilakukan oleh salah satu dari ahli hadis yang Ustaz sebutkan tadi? Karena sekarang ramai orang mengajak untuk melakukan solat ini, terutama di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena bincang perkara ini secara luas sebenarnya. Secara am adalah memang hadis sahih sahaja, hadis sahih dan hasan yang boleh menjadi rujukan kita untuk hukum ini, tak ada khilaf pandangan ulama. Berkenaan dengan hadis lemah yang boleh jadi hukum atau tak, ini menjadi perbincangan panjang. Dan kalau kita ambil salah satu pandangan, kita tak menafikan pandangan yang lain. Maknanya misalkan tuan-tuan, kalau dalam sahih dan hasan, confirmlah ulama semua sepakat, ambil perkara ni. Tapi berkenaan dengan hadis lemah, boleh tak jadi amalan dalam perkara-perkara ibadah kita, dalam perkara-perkara istihbab atau fadail a'mal kita, dalam perkara zikir dan lain-lain, memang terbuka khilaf dalam perkara ni. Satu kumpulan ulama mengatakan tak boleh sama sekali. Dan ini menjadi pegangan ramai para ulama terdahulu dan sekarang ni. Ramai para ulama terdahulu sekarang, ulama terdahulu antara lain Imam Ibn al-Arabi, lalu kemudian Al-Maliki, lalu dinisbahkan kepada Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Lalu yang zaman sekarang tokoh-tokoh ulama besar pun menyokong pandangan ni, yaitu hadis lemah sudah tak boleh buat sama sekali untuk ibadah, zikir dan lain sebagainya. Ini satu pandangan. Satu pandangan yang lain melihat hadis-hadis lemah ni boleh juga untuk jadi sekedar amalan, tapi dengan syarat. Ada syarat-syaratnya. Paling kurang syaratnya adalah 3 syarat. Yang pertama, syarat hadis ni kena lemah saja, bukan palsu. Kalau palsu tak boleh sama sekali. Dan lemah dia pun tak lemah parah. Yang kedua adalah hadis tersebut ada sokongan daripada dalil-dalil lain atau disebut sebagai mundarij tahta aslin am. Dan yang ketiga adalah sekadar ihtiyat saja, bukan sebagai amalan dan keyakinan bahawa Nabi buat macam tu. Nah, berkenaan dengan hadis tasbih yang tadi saya sebutkan, ini pun khilaf panjang tuan-tuan. Ada setengah ulama katakan dia lemah, ada setengah ulama yang katakan dia tidak lemah tapi mencapai darjat hasan. Antara ulama yang mengatakan hadis tasbih adalah hasan adalah Imam Ibn Salah dalam fatwa dia, dalam fatwa Ibn Salah. Nah, ini perkara yang menurut saya terbuka dalam perbincangan, dan kalau kita ambil salah satu pandangan, kita tak boleh salahkan pandangan yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi satu lagi. Hot betul lah malam ini. Assalamualaikum Ustaz, ada satu pertanyaan berkenaan dengan aurat wanita di luar solat. Apa dalil dari Al-Quran yang menyatakan kalau wanita tidak tutup rambutnya akan dimasukkan ke dalam neraka? Ini susah sikit nih tuan-tuan. Saya kena buat research dulu, boleh tak? Apa dalil daripada Al-Quran yang menyatakan kalau wanita tidak tutup rambutnya akan dimasukkan dalam neraka? Secara spesifik tak adalah perkara macam ni. Yang spesifik. Ya, ini pun yang terakhir tuan-tuan. Yang spesifik menyebutkan siapa yang tak pakai tudung neraka. Itu tak ada, saya tak jumpa di dalam Al-Quran. Akan tapi ini adalah perkara-perkara yang kita fahami secara isyarat daripada Al-Quran. Apabila Al-Quran menyebutkan jilbab misalkan, apabila yudnina alaihinna min jalabibihinna misalkan, itu adalah difahami daripada perkara ini. Akan tapi kalau terus disebutkan hukumannya adalah neraka dan lain sebagainya, tak ada spesifik macam itu. Dan ini perbincangan cukup panjang. InsyaAllah pada masa akan datang kita boleh khususkan perbincangan tentang perkara tersebut. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.